Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Haq bin Haji Johar, pelajar di Puli, sesi 2021-2022, mempunyai nombor matriks 21LL003. Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk memberi resensi sebuah buku yang bertajuk The 48 Laws of Power yang dikarang oleh Robert Greene. Secara amnya, buku ini menceritakan tentang perkara-perkara yang menguatkan kuasa yang ada pada diri kita, sama ada sesama kawan-kawan, keluarga, rakan sekerja dan masyarakat. Di sini, saya ingin bercerita atau menjelaskan tentang peraturan yang ke-16, iaitu use absence to increase respect and honor. Sebelum menjelaskan secara lebih lanjut tentang tajuk ini, ada dua buah cerita yang ingin saya kongsikan. Kisah yang pertama ialah mengenai kisah dua orang sahabat yang bernama Ahmad dan Ali. Ahmad merupakan seorang yang mempunyai banyak kemahiran dan rajin menolong orang, manakala Ali suka meminta tolong dari rakannya Ahmad dalam urusan pekerjaan sehariannya. Dan perkara ini berlanjutan sehinggalah Ahmad menyedari bahawa Ali jarang melahirkan rasa berterima kasih di atas semua pertolongan yang diberikannya. Merasakan dirinya dipergunakan, Ahmad merajuk dan menolak segala permintaan pertolongan dari Ali. Ali merasa marah di atas perlakuan Ahmad dan dia turut sama tidak mengendahkan Ahmad. Akan tetapi, masalah-masalah mula timbul dalam melakukan pekerjaannya. Kerana kawannya Ahmad tidak lagi mahu menolongnya. Sehari demi sehari, timbul rasa kesedaran pada diri Ahmad akan kesilapannya. Lalu dia terpaksa menepikan segala egonya dan memohon maaf kepada Ahmad. Ahmad melihat rakannya kelihatan ikhlas dalam permohonan maafnya, lalu dia memaafkan kesilapan rakannya. Persahabatan mereka sejak dari peristiwa itu menjadi lebih erat dan kuat. Kisah kedua pula ialah mengenai seorang pengetua yang amat disenangi, ceria, cekap dalam urusan pentadbirannya dan selalu bertanya khabar pada guru-guru lain. Beliau memberi tugasan sesuai dengan kemampuan guru-guru dan kaki tangan, dan dalam masa yang sama menegur kesilapan dengan cara yang berhikmah. Pendek kata, segala permasalahan dapat ditanganinya dengan baik. Tetapi pengetua tersebut sedar akan sesuatu. Orang-orang bawahannya nampak terlalu bergantung pada dirinya dalam pengurusan pentadbiran dan kurang rasa hormat pada pengetua tersebut. Lalu dia memutuskan untuk bercuti selama 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tersebut, pentadbiran tidaklah begitu cekap dan segala masalah sukar diselesaikan. Segala teks pesanan WhatsApp yang dikirimkan kepada pengetua tersebut hanyalah sekadar blue tick. Setelah tempoh 2 minggu percutian habis, pengetua tersebut kembali menguruskan dan menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Para guru-guru dan kaki tangan merasa bersyukur atas kehadiran pengetua tersebut. Mereka juga menyedari akan kepentingan menghargai kehadiran ketua yang baik dan keperluan kekurangan kebergantungan kepada ketua. Apakah dia pengejaran yang kita dapat dari dua kisah tersebut? Pengejaran dari cerita pertama tadi, kita kadang-kadang tidak sedar akan nilai dan jasa seseorang yang rapat dengan kita ni. Setelah ketiadaan seseorang itu, barulah kita sedar akan kekurangan penghargaan yang kita berikan. Contoh yang kebanyakan kita pernah lalui untuk merasai ialah apabila ibu kita merajuk
kerana kenakalan kita sewaktu kecil. Baru seharian, ibu kita merajuk, kita ni sudah rasa terseksa, menangis-nangis minta maaf. Setelah ibu memaafkan, barulah hati kita ni rasa lega dan penuh penghargaan. Cerita kedua pula mengenai seorang yang banyak berjasa dalam masyarakatnya dan dikenali sebagai begitu. Oleh kerana beliau sentiasa ada, yakni memberi respon di atas kesemua urusan yang berkaitan, kebergantungan orang-orang di bawahnya amatlah tinggi dan hilangnya rasa hormat dan rasa penghargaan. Dengan menghilangkan diri seketika, dia berharap ia mampu memberi kesedaran kepada orang-orang di bawahnya. Secara ringkasnya, kita perlulah menabur jasa dan khidmat sebanyak mungkin pada orang di sekeliling kita ni. Di samping itu, kita ni perlu berhati-hati agar orang lain tidak mempergunakan kebaikan kita ni. Dan dalam masa yang sama, janganlah selalu menjawab ya dalam segala tugasan yang tidak wajib. Dan terakhir sekali, bila kita ni terlalu menonjol, cuba tarik diri kita ni ke belakang seketika untuk memberi ruang bermuhasabah. Tak pedia kebaikan ataupun kekuatan yang ada pada tajuk ini. Kebaikannya ataupun kekuatannya ialah apa yang telah Tani bincangkan dari segi pengejaran tadi. Manakala kekurangan ataupun kelemahan yang ada pada tajuk ini adalah seperti berikut. Yang pertama, contoh yang diberikan dalam buku terutamanya agak lama ataupun arkaik, dan ia mungkin perlu disesuaikan dengan zaman sekarang, dan ia juga perlu disesuaikan dengan konteks seorang Muslim. Yang kedua pula, contoh-contoh yang diberikan di dalam buku dan di dalam penerangan ini mungkin contoh terpencil, yakni isolated examples. Dan tidak semua mengalami perkara yang positif hasil dari aplikasi law ini. Sebagai contoh, Ali dari contoh pertama ataupun cerita pertama, mungkin kemarahannya tidak reda dan hubungan sahabat mereka terputus begitu sahaja. Dan perkara ini selalu terjadi. Dan terakhir sekali, penulis mengajar untuk seolah-olah tidak ikhlas dalam perbuatan. Dan ini disokong dengan law ataupun peraturan lain yang ditulisnya. Sebagai contoh, law 7, get others to do the work for you, but always take the credit. Law 11, learn to keep people dependent on you. Dan law ke-12, use selective honesty and generosity to disarm your victim. Alhamdulillah, moga apa yang saya sampaikan dan jelaskan kepada bis kita menjadi satu manfaat dan pengejaran yang boleh kita ni terapkan dalam kehidupan seharian kita ni. Sekian, itu sahaja yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.